Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi terus bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan untuk waktu ini kita kembali lagi dalam Pesona di Zahra. Seperti biasa juga menampilkan yang bahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang akan berkongsi lagi untuk menyambung lagi tips dan juga tidak ketinggalan berkongsi panduan dan juga maklumat yang bermanfaat untuk kita bersama. Jadi untuk kali ini kita akan sambung lagi tajuk kita, membimbing pasangan mu'allaf untuk bahagian ataupun siri kita yang ketiga ini. Jadi terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sian DJ Irwan ni suara dia rock sikit. Saya ada konsep mana tadi. Makan durian banyak. Ada durian lah ni ceritanya. Ini Ustaz, okey, jadi kita nak bawakan lagi dengan para pendengar ni. Pastinya tajuk kita ni tajuk yang diminta ataupun diharapkan oleh pendengar untuk dikongsikan kan. Jadi dapat kita realisasikan, dan kali ini kita nak sambung lagi Ustaz dengan beberapa lagi tips yang Ustaz ingin bawakan bersama dengan para pendengar. Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah, DJ Irwan dan seluruh senang pendengar yang dikasihi sekalian. Pada kesempatan pagi berbahagia ini kita menyambung kembali, iaitu membimbing pasangan mu'allaf. Jadi saya ingin mulakan satu perbahasan kita ataupun perbincangan kita pada hari ini dengan beberapa potong ayat Quran ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kamu menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemungkaran dan beriman Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji di antara ciri-ciri umat Muhammad adalah umat Muhammad ni dia bukan saja berusaha nak menjadi baik, tapi dia berusaha untuk menyuruh orang ke arah kebaikan juga. Bukan saja dia berusaha untuk mencegah diri daripada kemungkaran, tapi dia juga berusaha untuk menghalang kemungkaran itu dari berlaku pada orang. Begitu juga bukan saja dia berusaha untuk menjadi orang beriman, dia berusaha juga untuk kongsikan keimanan itu dengan orang lain. Ini ciri-ciri umat Muhammad yang cukup istimewa. Jadi sebab itulah ketika Nabi SAW baginda ketika wafat, mana para sahabat ridwanullah alaihim keluar kan ke Parsi, ke Rom, sampai ke negeri China sana, sampai ke bahagian Nusantara kita. Kerana apa? Kerana mereka beriman dan nak kongsikan orang lain beriman. Okey. Dalam konteks kita Malaysia ini, macam mana kita lihat kan, kalau ikut orientalis, macam mana Nusantara diislamkan oleh pedagang sambil-sambil berdakwah. Tapi sebenarnya mereka adalah berdakwah sambil-sambil berdagang ya. Jadi maknanya mereka berdakwah sambil berdagang, nak kongsikan keimanan. Dan mengislamkan Nusantara ni bukan satu pekerjaan yang sambil-sambil. Mereka berusaha sungguh-sungguh. Kalau tidak, mana mungkin mana satu Nusantara ni boleh Islam. Dan kalau sebut dia Melayu, maknanya sinonim dengan beragama Islam itu. Jadi sedang pendengar rahmat Allah sekalian kan, benda ini diwariskan daripada tuan-tuan guru kita, daripada Rasulullah, sahabat, para pendakwah, tuan-tuan guru kita sampai kepada kita, bahawa kita adalah satu umat yang suka benda baik, nak sampaikan benda baik, tak suka benda mungkar, dan kita cegah benda mungkar, dan kita suka nak beriman dan nak ajak orang lain beriman. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-32, Allah sebutkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah sebut orang yang tidak menerima suruhan orang yang menyeru kepada Allah tak terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia kan, dan dia berada di kesesatan yang nyata. Saya di Irwan dan sedang mendengar rahmat Allah sekalian kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi peluang saya banyak berjalan.
sama ada dengan program TV ke, dengan program Akim pun baru ni di Kundasang kan. Dan banyak kita dapat melihat kehidupan manusia kan. Saya satu ketika ada program di Krabi ada satu program di sana, dan saya menjelajah dari satu pulau ke satu pulau kan. Di sana ada satu pulau orang menyembah kemaluan. Bayangkan macam-macam bentuk dia kan, macam botol mineral ada, besar kerusi ada, besar meja ada. Dia orang letakkan itu dalam satu gua, dan mereka datang menyembah kemaluan tu. Ini Allah sebut, tidakkah kamu melihat macam mana orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. So jadi apa tanggungjawab kita sebagai orang yang maknanya Allah telah kurniakan keindahan hidayah, kita nak kongsi kepada orang lain. Ada Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan pada aku walaupun sepotong ayat. Jadi kalau sebab Allah sebut ayat ini, orang tidak menyambut seruan, maka dia tidak terlepas dari azab Allah dan dalam kesesatan yang nyata. Maknanya dia tidak ada satu prinsip mana yang benar tu, ataupun macam mana nak menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita hidayah dan kita nak kongsikan kepada orang lain. Okey. Jadi kita bahas ataupun kita kongsikan maknanya atau dalam perbincangan kali ketiga kita ini, iaitu mu'allaf. Dan saya ulang balik, ada beberapa jenis orang yang masuk Islam. Satu orang yang masuk Islam kena kajian, tetapi dia mendapat kajian tu daripada orang yang salah. Ini boleh berlaku kadang-kadang, contoh macam dia masuk Islam tapi fahaman yang agak macam terpengaruh dengan ajaran sesat contohnya kan. Ataupun yang keduanya, dia kaji Islam alhamdulillah bagus, tapi dalam keadaan yang keras. Suatu maknanya masuk Islam tapi salahkan itu, sesatkan sana, sesatkan sini. Dan ketiga, kita ulang balik, ada orang masuk Islam kerana minat sesuatu. Dia minat pada ekonomi Islam contohnya. Dia minat pada kesenian Islam, dia minat pasal kebajikan Islam, dia minat pada Quran, seni Quran contohnya. Dia tak kira lain-lain, aku tak sembahyang ke, tak puasa ke, aku tak minat semua, aku minat benda ni je. Jadi kadang-kadang kalau kita kahwin dengan mu'alaf macam ni, kita kena lebih sabar, sebab dia minat fokus pada satu benda tu saja. Macam mana kita kongsikan dia untuk memahami Islam secara syumul lagi. Kemudian ada orang yang nak Islam kerana perkahwinan. Pada permulaan memang nak kahwin, dia tak kira lah. Orang datang interview dia kan, baguslah kamu dapat hidayah. Dalam hati dia kata apa, aku peduli apa, aku nak kahwin. Kan? Dia bukan kira pun. Janji aku kenal dengan mamat Melayu ni, so aku nak kahwin dengan dia. Aku tak kira pun benda-benda kuliah ke, sembahyang ke, bukan kira pun. Memang nak kahwin. Dan memang ada macam ni. Kerana saya pun sendiri pernah jumpa orang macam ni. Dia berasal daripada orang-orang yang macam maknanya Eropah kan. Memang nak kahwin je, dia bukan kira pun Islam ke, masjid ke, tutup aurat ke, puasa ke, aku nak kahwin, dia bantu Islam. Itu saja. Dan orang macam ni alhamdulillah, paling kurang dia dah mula Islam, kita boleh bimbing dia untuk tingkatkan lagi. Dan yang kelima, ada orang yang maksudnya kena kepentingan lain. Kadang-kadang untuk kena harta, kadang-kadang ada bantuan-bantuan kan, pada untuk orang mana bawa masuk Islam dan sebagainya. Dan ada orang masuk Islam yang keenamnya memang sebab nak Islam tu. Ini yang memang bila dapat Islam dia pegang betul-betul. Okey, pada minggu-minggu lepas kita dah cerita macam mana nak berkongsikan bimbing mu'alaf. Bimbing mu'alaf tu bukan kita mengajar semata-mata. Kita kena sentuh 5 unsur dalam diri dia, kan? Kita dah kongsikan macam mana diri manusia ni ada 5 unsur dia. Kita sentuh unsur akal dia, kita dah bincang. Kita sentuh unsur hati dia, kita sentuh unsur jasad dia, kan, bantu dia kan, maknanya dalam buat satu benda meringankan beban dan sebagainya. Dari ini kita akan maknanya sambung lagi yang keduanya, lagi 2, iaitu unsur nafsu dan unsur roh. Sebab manusia ni kalau kita sentuh ke 5 unsur, dia rasa puas, kan? Dia rasa macam penuh, dia rasa macam terisi semua hidup dia tu. Kadang-kadang bila kita melihat manusia tu daripada satu sudut saja, kita tak sentuh 5 ni, kita sentuh unsur akal dia je, asyik-asyik kita marah, asyik-asyik kita membebel, asyik-asyik kita bagi kuliah kat dia. Lama-lama dia tepu, dia pening kepala. Kan? Kadang-kadang ada orang yang belai unsur jasad saja. Wah, maknanya cantikkan lah, apalah, wud lah, apalah kan. Tapi unsur hati dia tidak penuhkan, dia tak puas juga. Ada orang kadang unsur hati saja, senangkan unsur hati dia, tapi unsur roh tak disentuh. So jadi 5 unsur ni penting untuk kita sentuh. Okey, kita pergi pada yang keempat. Yang keempatnya iaitu unsur nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala memang jadikan nafsu ni memang sebahagian dalam diri kita, dan kita tak boleh nak bunuh nafsu.
kita jangan fikir nak potong gitu punya kan. Sebab apa? Nafsu ni kacau dah, nak bunuh dia lah, nak buang dah, tak boleh. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Sebab ada orang yang dia kasih kan, dia punya bukan saja kucing kena kasih, dia kasih dia punya kan. Sebab kononnya nak numpukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Jadi nafsu ni sebahagian diri kita.